Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun, penceramah jemputan kita pada pagi ini. Yang berusaha Ustaz Nur Faiz bin Dasuki, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu. Encik Fakhruddin bin Baharum, Guru Penolong Kanan Kokurikulum Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu, merangkap pengerusi sambutan Hari Raya Aidilfitri Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu 2020. Encik Roslan bin Supar, Guru Penolong Kanan Pentadbiran Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu. Puan Khaidah binti Supeno, Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu. Puan Masni binti Ibrahim, Guru Penolong Kanan Petang Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu. Encik Muhammad Rostam bin Sadari, Pembantu Guru Penolong Kanan Petang Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu. Rakan-rakan guru, kaki tangan, ibu bapa serta para penonton yang bersama-sama dalam FB Live ketika ini, terima kasih diucapkan atas kesudian untuk bersama. Kecil tapak tangan nyiru kami tadahkan. Dipanjatkan setinggi-tinggi kesyukuran kehadrat Ilahi lantaran dengan limpah kurnia, inayah dan izinnya jua dapat kita bersama-sama pada pagi ini untuk mengikuti sambutan Hari Raya Aidilfitri Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu 2020. Sambutan Hari Raya Aidilfitri adalah merupakan acara tahunan yang dijalankan di sekolah ini. Namun istimewanya tahun ini, sambutan Hari Raya Aidilfitri Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu dijalankan di atas talian. Menyantuni tempoh perintah kawalan pergerakan, ia bukanlah halangan untuk sama-sama kita menyambut hari yang mulia ini sebagaimana tahun-tahun sebelumnya. Sambutan kali ini membawakan objektif melahirkan akhlak yang mahmudah dan menjauhkan sifat mazmumah. Bagi memulia dan memuliakan majlis, marilah sama-sama kita menadah tangan memohon rahmat agar majlis kita mendapat berkat. Untuk itu, majlis menjemput Al-Fadhil Ustaz Azwan bin Muhammad Ali untuk memimpin bacaan doa. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد اللهم يا رحمن يا عزيز يا غفار. Pada pagi 18 Syawal yang mulia ini, Kau izinkanlah kami ya Allah, Kau rahmatilah sambutan Aidul Fitri Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu 2020 Masihi ini ya Allah, yang kami raikan melalui aplikasi FB Live pada pagi ini. Hari Raya Aidul Fitri yang disebut sebagai hari kemenangan bagi umat Islam yang telah berjaya menghadapi segala cubaan dan dugaan, melawan kehendak nafsu dengan keimanan, ketabahan dan kesabaran sepanjang Ramadan yang telah lalu.
Di pagi yang mulia ini juga, ya Allah, kami menadah tangan memohon rahmat-Mu. Limpahkanlah taufik hidayah-Mu, petunjuk dan inayah-Mu kepada kami. Sedarkanlah kami atas segala kesalahan dan kesilapan yang telah kami lakukan. Mudah-mudahan Ramadan yang akan datang akan menjadi lebih bermakna bagi kami semua. Ya Allah, kami memohon dari-Mu, makmurkanlah kesepakatan kami ini dengan limpahan rahmat kasih-Mu. Tautkanlah ikatan ukhuwah dan silaturahim antara kami. Jauhilah kami dari segala sifat mazmumah, hasad dengki, fitnah, umpat keji dan segala yang membawa bencana kepada kami. Allahumma ya Rabbal Alamin, sesungguhnya kami telah banyak membuat kezaliman terhadap diri kami sendiri dan tiada yang dapat mengampuni dosa-dosa kami kecuali diri-Mu, ya Allah. Curahkanlah keampunan dan belas kasihan kepada kami. Sungguh Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Amin amin ya Rabbal Alamin. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadhil Ustaz Azwan bin Muhammad Ali atas pimpinan doa itu tadi. Tak molek jika ada alu, tiada lesungnya. Tak berguna jika ada dayung, tiada perahunya. Tak lengkaplah majlis jika tiada yang berbicara. Tirai ucapan kita pada pagi ini dimulakan dengan mempersilakan Yang Berusaha Ustaz Nur Faiz bin Dasuki, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu, untuk menyampaikan ucapan alu-aluan, seterusnya merasmikan sambutan Hari Raya Aidilfitri Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu 2020. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun, penceramah jemputan kita pada pagi ini. Barisan penolong kanan Encik Roslan bin Supar, penolong kanan pentadbiran. Puan Haidah binti Spino, penolong kanan hal ehwal murid. Encik Fakhruddin bin Baharum, penolong kanan co-curriculum, merangkap pengerusi sambutan Hari Raya Aidilfitri SK Kebun Baharu tahun 2020. Puan Masni binti Ibrahim, penolong kanan petang. Encik Muhammad Rostam bin Sadri, pembantu penolong kanan petang. Akan-akan guru, kaki tangan, ibu bapa, murid-murid serta para penonton yang bersama-sama dalam FB Live SK Kebun Baharu pada pagi ini. Terima kasih kepada pengacara majlis Ustazah Hamid Bazilah binti Hashim. Terima kasih juga kepada Ustaz Azwan bin Muhammad Ali yang telah memimpin bacaan doa kita pada pagi ini. Semoga majlis kita pada pagi ini dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas asbab keberkatan doa yang kita baca bersama-sama tadi. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, saya amat bersyukur kehadap Allah Subhanahu Wa Taala kerana dengan izin, inayah serta taufiknya, majlis ini dapat dijalankan seperti yang telah dirancang oleh Jawatan Kuasa Pelaksana. Walaupun umum mengetahui bahawa
Ramadan yang kita lalui dan bulan Syawal yang kita sambut tahun ini tidak seperti lazimnya kita sambut saban tahun. Dengan pematuhan SOP yang sangat ketat sepanjang PKP ini, terutama dalam pelaksanaan penjarakan sosial serta kehidupan kita yang telah berubah daripada biasa kepada kehidupan normal yang lebih berubah daripada sebelumnya, kita tidak lagi dapat melakukan perkara lazim yang kita buat sebelumnya, seperti bersalam apabila bertemu, solat berjemaah di masjid, merapatkan saf dalam solat berjemaah, kunjung mengunjungi sanak saudara serta kenalan. Justru saya ingin menyampaikan sekalipun penghargaan kepada jawatankuasa pelaksana yang terdiri daripada Panitia Pendidikan Islam, Unit Program Pendidikan Islam, Unit Core Curriculum, PIBG serta KJKT yang telah bekerjasama dan bertukus lumus merancang dan melaksanakan majlis ini hingga jayanya. Keterbatasan yang saya nyatakan tadi telah menjadikan jawatankuasa lebih kreatif dan inovatif, yang mana telah mengubah menjadi sebaliknya dengan mengoptimumkan kecanggihan ICT masa kini dengan menggunakan pelantar FB Live dan juga beberapa pengisian ICT yang lain. Jawatankuasa pelaksana telah memberikan kita peluang mendekatkan yang jauh. Halangan menjadi peluang, meluaskan rangkaian dan audien dan menambahkan jumlah penglibatan dalam majlis yang diadakan, sehingga majlis sambutan Hari Raya SK Kebun Baru ini tetap dapat diadakan pada tahun ini. Saya juga ingin mengucapkan penghargaan dan terima kasih kepada yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun yang berkesudian memenuhi undangan sekolah ini, walaupun kita sedia maklum bahawa beliau mempunyai jadual yang sangat padat dengan pelbagai undangan ceramah di seluruh negara. Sidang penonton sekalian, pada tahun 2020 ini kita perlu menerima hakikat bahawa sambutan Hari Raya sekolah kita disambut dengan cara yang berbeza. Pada kali ini tidak ada lagi majlis perhimpunan ramai melibatkan guru dan murid. Tidak ada lagi jamuan kelas. Tidak ada lagi persembahan-persembahan murid yang selalu kita pertontonkan dalam majlis sambutan Hari Raya. Pengisian utama kita pada kali ini ialah ceramah Aidilfitri yang akan disampaikan oleh yang berbahagia Ustazah Asma binti Harun sebentar lagi. Semoga kita mendapat manfaat dalam majlis ilmu ini dan kita dapat meneruskan kesinambungan amalan-amalan yang telah kita lakukan sepanjang madrasah Ramadan yang lepas. Saudara-saudari sekalian, secara lazimnya bulan Syawal yang mulia ini kita mengambil kesempatan untuk saling berbalas ucapan tahniah dan memohon ampun dan maaf sesama kita. Sehubungan itu, saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum atas usaha amalan Ramadan yang telah kita laksanakan. Dan selamat Hari Raya kepada semua warga SKKB dan penonton di luar sana. Maaf zahir dan batin. Mohon ampun dan maaf atas segala kesalahan yang telah dilakukan, baik saya sengaja ataupun tidak sengaja. Sidang penonton sekalian, saya tidak berhasad untuk memanjangkan ucapan saya. Cukup sekadar ini. Sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat secara langsung ataupun tidak langsung membantu kejayaan majlis ini. Dengan ini, dengan rasa syukur dan berbesar hati, saya merasmikan Majlis Sambutan Hari Raya Peringkat Sekolah Kebangsaan Kebun Baru bagi tahun 2020 dengan lafaz Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar walillahilham. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, maka rasmilah sudah sambutan Hari Raya Aidilfitri Sekolah Kebangsaan Kebun Baru 2020. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada
Yang berusaha Ustaz Nurul Faiz bin Dasuki, Guru Besar Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu, atas ucapan dan perasmian itu tadi. Para penonton yang dikasihi sekalian, Aidilfitri pada tahun ini diraikan dalam suasana yang sangat berbeza. Kita merancang, namun sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah sebaik-baik perancang. Setiap yang berlaku punya hikmah yang tersirat, kerana tidaklah ia menjadikan sesuatu itu dengan sia-sia. Menginsafi norma baharu ini, kami bawakan kepada anda sebuah pengisian yang bertajuk Aidilfitri, Hikmah yang Diraih. Bersama penceramah jemputan kita pada pagi ini, Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun, seorang pendakwah, penceramah bebas dan motivator yang tidak asing lagi di kalangan kita. Izinkan saya membaca serba sedikit biodata beliau, semoga ia menjadi inspirasi kepada kita semua. Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun sudah berumah tangga dan alhamdulillah dikurniakan dengan 7 orang cahaya mata. Berjaya memperolehi ijazah sarjana muda syariah dari Universiti Al-Azhar Mesir. Seterusnya ijazah sarjana dari Open University Malaysia. Al-Fadilah Ustazah pernah berkhidmat sebagai pegawai hal ehwal agama Islam JAKIM, penolong pengarah bahagian Undang-Undang Keluarga Islam dan penolong pengarah bahagian pengurusan halal Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sembilan. Beliau turut berpengalaman sebagai ahli lembaga pengarah Tahfiz Darul Ulum Negeri Sembilan. Tanpa membuang masa, majlis menjemput Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun untuk menyampaikan pengisian pada pagi ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey. Subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan setinggi-tinggi ucapan terima kasih kepada pihak Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Teluk Panglima Garang. Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Teluk Panglima Garang. Subhanallah, terima kasih kepada pihak pengurusan yang terdiri daripada Guru Besar Ustaz Nurul Faiz bin Dasuki. Sebentar tadi sebelum saya, ucapan yang telah dialukan oleh Guru Besar Ustaz Nurul Faiz bin Dasuki, saya kira satu ucapan yang sangat baik, walaupun tanpa teks, tapi Fadilatul Ustaz menyampaikannya dalam keadaan tenang dan menerangkan kita beberapa berkaitan dengan hikmah-hikmah sepanjang PKP Aidilfitri dan sebagainya. Seterusnya turut hadir sama di hadapan saya ini adalah Guru Penolong Kanan Kurikulum Encik Fakhruddin bin Baharum. Seterusnya AJK Pelaksana Majlis Sambutan Hari Raya Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu 2020. Subhanallah, saya diberitahu dah beberapa hari berkampung ni cikgu-cikgu ni, AJK guru-guru ni, subhanallah. Dan kita faham walaupun dalam situasi PKP ada peraturannya, ada larangan-larangan tertentu dan mereka mematuhi dengan cara yang baik. Kalau dan sekolah ni sebenarnya sekolah adik saya, tu kabel besar tu kan. Ada namanya Cikgu Asia ada di sini, jadi kadang-kadang dia share
kaedah mereka mesyuarat, memang duduk jauh-jauhnya, begitu begini, subhanallah. Saya percaya insya-Allah yang kita sebutkan sebagai new normal ataupun normal baru ini, kita mudah, umat Islam terutamanya satu umat yang sangat bertoleransi, tahu menguruskan diri, keadaan apabila timbul darurah dan sebagainya. Dan kita mengharapkan normal biasa yang dahulu akan kembali semula. Bukannya membiasakan normal baru ni selama-lamanya. Sebab di dalam Islam kita ada banyak ibadah-ibadah yang boleh dilakukan sepanjang kita berurusan. Contohnya memberi salam, ya tak ada masalah dalam new normal ni. Tapi bersalaman. Bersalaman adalah satu syiar Islam. Buat masa sekarang bersalaman itu dari sudut pengawalan penyakit berjangkit, kita menghormati, kita ikut. Tapi di sana ada hadis Nabi SAW yang Nabi bersabda yang bermaksud sesungguhnya apabila bertemu sesama Muslim, apabila sesama Muslim bertemu lalu berjabat kedua tangan, maksudnya bersalam, berjabat, bersalam, Nabi SAW sebut akan digugurkan dosa-dosanya, dosa-dosa keduanya selama mana tangan itu berjabat. Subhanallah, dosa apa? Dosa-dosa yang kecil lah. Dan memang kita ada banyak dosa yang kecil. Dosa besar ada kaedah taubatnya. Dan sekarang kita dilarang, maksudnya untuk menjaga dalam keadaan darurah. Sebab itu kita sangat mengharapkan kembali semula keadaan normal, kita boleh berkasih sayang, berukhuwah, bermahabbah, solat berjemaah di masjid dalam keadaan dirapatkan saf dan sebagainya. Subhanallah. Alhamdulillah, muslimin muslimat sekalian, terima kasih juga kepada pihak sekolah kerana bersedia menerima kunjungan. Keputusan ini dibuat secara mengejut sebenarnya. Mereka dah minta untuk buat program ini, jemputan ini dah lama lah. Mungkin dalam bulan Ramadan. Tak siap saya masa bulan Ramadan jemputan ini dilakukan. Kemudian bila diisytiharkan 10 Jun hari ini, bermulanya PKPP, maksudnya Perintah Kawalan Pergerakan Pemulihan, maksudnya dibenarkan rentas negeri. Jadi saya terus mesej pihak sekolah bahawa boleh kalau kita nak turun dengan adalah kerana sebab-sebab teknikal tertentu, boleh kita turun untuk bersama-sama meraihkan. Jadi alhamdulillah kehadiran di hadapan saya ini lebih kurang dalam 10 orang saja. Mereka pun duduk jauh-jauh sambil makan-makan tu. Masya Allah. Biasalah sambutan Aidilfitri, sudah tentulah adalah sikit-sikit makanan. Tetapi sebenarnya AJK bukanlah makan macam jamuan biasa tu, makan biasa-biasa saja. Sebab mereka pun fikir juga kawan-kawan ni, cikgu-cikgu yang duduk kat rumah yang tak boleh hadir tu kan. Dan kalaulah dibuka, kemungkinan besar ramailah guru-guru, cikgu-cikgu pun dah rindu ke sekolah. Tapi kerana mematuhi peraturan PKPP kan. Subhanallah, alhamdulillah. Dan inilah program pertama saya. Program pertama saya turun. Memang rindu sebenarnya, dalam 3 bulan lebih kan kita tak turun ke masjid, ke surau, memenuhi jemputan ceramah. Dan ini adalah program pertama. Walau bagaimanapun dalam tempoh ini kita tetap turunlah untuk urusan-urusan, untuk rakaman di TV dan sebagainya. Subhanallah, alhamdulillah, muslimin muslimat. Saya ucap terima kasih juga yang turut bersama pada pagi yang berkah ini. Kita live di FB Ustazah Asma dan juga kita live di FB sekolah, FB rasmi sekolah. Subhanallah. Dan saya memang tak buat pengumuman untuk follower di FB, dan mungkin ramai yang tak tahu kehadiran lebih kurang hampir 1,000. InsyaAllah kepada sesiapa yang sudi untuk berkongsi perkongsian pada pagi yang berkah ini, semoga dengan itu kita boleh memanjangkan manfaat, insya-Allah. Alhamdulillah, tajuk yang diberikan kepada saya, Aidilfitri, hikmah yang diraih. Aidilfitri, hikmah yang diraih. Kita heboh 2-3 hari ini kan setelah pengumuman Yang Amat Berhormat Perdana Menteri kita bahawasanya 10 Jun iaitu hari ini adalah boleh rentas negeri. Jadi ramai yang menunjukkan rasa bahagia, gembira, seronok, tak sabar dan sebagainya, dan menjadikan hujung minggunya adalah perjalanan balik kampung. Dan mungkin sebenarnya hari ini dah mula pun perjalanan balik kampung. Saya tadi bergerak daripada Seremban ke sini, sini ke area Banting lah, Teluk Paling Garang. Memang dah sibuk.
Trafik dah sibuk, highway dah mula sibuk. Hujan lebat kebetulannya. Jadi kita boleh lihat kegembiraan tu, keseronokan, macam-macam rancang. Dan ada pula yang baru mula beli baju raya, nak balik kampung, menu raya dan sebagainya. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, seperti mana yang selalu kita sebut-sebut di awal ujian COVID-19 ni, ustaz, ustazah, penceramah, bahkan seluruhnya lah memberi peringatan. Apabila kita nak menilai ujian musibah wabak COVID-19 ini, adakah sebagai satu ujian ataupun musibah? Adakah ia sebagai tanda kemarahan, kemurkaan Allah, ataupun sebagai tanda kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala? Dalam hal ini, Masya Allah, ujian yang sama, wabak yang sama, COVID-19 yang sama, PKP yang sama, tetapi ia akan memberi kesan berbeza mengikut individu. Subhanallah. Maksudnya di sini, walaupun Allah menurunkan bentuk ujian ataupun musibah itu sama, bagaimana kita nak tahu ia adalah dengan kasih sayang ataupun dengan kemurkaan, dengan kemarahan Allah? Ia bergantung kepada bagaimana respon ataupun hasil diri kita pada hari ini, pada saat ini. Kalau kita nak bincang semalam, kemarin dulu mungkin lama, tapi cuba kita lihat pada saat ini. Sekiranya hasil daripada didikan Allah Subhanahu Wa Taala, tarbiyah Allah Subhanahu Wa Taala, ujian Allah, sentuhan Allah melalui ujian COVID-19 ini bermula daripada awal. Bermula daripada bulan 3 hari itu, bermula daripada hujung bulan 2 hari itu. Subhanallah. Kemudian kita menempuh Rejab, kita menempuh Syakban, kemudian menempuh Ramadan dalam PKP dengan perubahan yang begitu drastik. Kita tidak pernah melalui Ramadan seumpama itu seumur hidup kita. Kemudian kita menempuh Syawal sekian-sekian. Bagaimana keadaan kita pada saat ini, pada hari ini? Adakah kita semakin menjadi hamba Allah yang makin baik? Adakah lidah kita semakin baik? Adakah akhlak kita semakin baik? Adakah hubungan kita dengan Al-Quran semakin baik? Adakah tahajud malam kita semakin baik? Subhanallah. Maksudnya di sini, kayu ukur ataupun justifikasi sama ada kita mendapat hikmah ataupun dapat musibah diukur dengan keadaan diri kita pada saat ini. Sekiranya bentuk tarbiyah yang Allah turunkan, ujian musibah yang begitu besar, yang begitu dahsyat melalui COVID-19, mungkin kita dah mula lupa peringkat awal bagaimana kebimbangan, ketakutan, kesedihan, bagaimana bila kita melihat kematian demi kematian, peringkat awal kita rasa takut, kita rasa bimbang, kita rasa sedih, kita banyak muhasabah diri, banyak dekatkan diri kepada Allah. Sampai satu peringkat kita dah rasa biasa. Benda yang tak normal itu dah jadi semakin normal. Lepas tu sekarang sekian-sekian, umat Islam, orang mukmin, dia akan tetap mengambil pengajaran dan hikmah untuk dia jadikan sebagai tauladan, jadikan peringatan, jadikan satu bentuk perubahan. Allahu Akbar. Jadi sekiranya kita kesan daripada didikan Allah, tarbiyah Allah, cara Allah melenturkan diri kita, hati kita yang keras, mungkin yang begitu banyak dengan karat-karat dosa. Cuba perhatikan, adakah sebagai seorang wanita, saya tanya wanita dulu, kita menjadi wanita yang lebih solehah hasil daripada ujian yang Allah berikan tu? COVID-19-nya, PKP-nya, mungkin diuji dengan rizkinya, tak tahu. Masing-masing ada ujian masing-masing. Masuk bulan Ramadan, tak ada tarawih berjemaahnya, tarawih sendirinya, tidak ada majlis tadarus seperti biasanya, sekian-sekian. Bila Raya Aidilfitri rasa kesedihan, banyak tu sebenarnya didikan yang Allah sedang berikan. Adakah pada hari ini, saat ini, kita menjadi wanita yang lebih baik? Adakah kita menjadi wanita yang solehah? Yang disebut di dalam hadis Nabi SAW, ad-dunya mata'un wa khairu mata'iha. Dunia ini adalah perhiasan begitu indah, cantik. Dan sebaik-baik perhiasan adalah wanita yang solehah. Allahu Akbar. Namun di sana Nabi SAW ada bersabda, satu peringatan bagi kita, wahai para wanita sekalian. Sesungguhnya aku melihat, hadis yang sahih riwayat Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, sesungguhnya aku melihat di kalangan penghuni syurga itu ramainya di kalangan al-fuqara wal masakin, ramainya di kalangan orang fakir miskin. Namun ketika aku melihat ke dalam neraka, aku diperlihatkan ramainya penghuni neraka itu di kalangan wanita. Subhanallah. Mudah-mudahan ujian musibah COVID-19, PKP, raya dalam PKP, Ramadan dan PKP ini melahirkan lebih ramai wanita-wanita yang solehah.
Allahu Akbar. Kerana apa? Apabila timbulnya larangan-larangan dalam bentuk perintah-perintah yang datangnya daripada datang daripada manusia, peraturan turun daripada PM, turun kepada sekian-sekian. Akhirnya larangan itu hakikat sebenarnya datangnya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tapi di perantaranya adalah manusia. Contoh mudah, biasanya hari raya Aidul Fitri, sebelum ini kita lihat ramainya wanita-wanita Islam tidak boleh mengawal dirinya. Saya mohon maaf ya kalau kita sebut secara terus terang, tidak mampu mengawal dirinya, kerana wanita memang suka cantik dan dipuji cantik dan diperlihatkan cantik. Maka hari raya Aidul Fitri sangat mencabar seorang wanita muslimah untuk mengawal dan menjaga dirinya, prinsip Islam untuk dijaga. Kerana Aidul Fitri ramai mana wanita mendedahkan aurat, memakai pakaian yang ketat, menunjukkan perhiasan-perhiasan dirinya. Ramai mana wanita atas dasar hari raya setahun sekali, atas dasar Aidul Fitri, bukan selalu dan sebagainya. Maka masing-masing membuat perbandingan, berbanding-banding, bertanding-tanding. Bila balik kampung, dialah yang paling cantik contohnya, dialah yang paling menonjol, keluarga dialah pakai yang paling mahal dan sebagainya. Tanpa sedar, banyak mana umat Islam setelah sekian lama Aidul Fitri dicemari dengan penyakit-penyakit hati. Pada 1 Syawal, 2 Syawal, 3 Syawal seterusnya, penyakit hati apa? Riak, ujub, takabur. Mungkin kadang dengan rumah, mungkin takabur dengan sofa, mungkin takabur dengan kereta baru, mungkin takabur dengan apa? Dengan barang kemas dan sebagainya. Dan kita perhatikan berapa banyak konflik berlaku bila Aidul Fitri dengan ipar duainya, kadang konflik dengan mertuanya, dan banyak mana suami isteri bila Aidul Fitri berlakunya pergaduhan dan penceraian. Itu pengalaman saya kerja di Jabatan Agama dahulu. Kadar penceraian di bulan Syawal sangat tinggi. Juga kadar aduan masalah rumah tangga di Jabatan Agama. Kerana banyak sangat isu. Rupanya subhanallah, kalau kita nak hitung-hitung hikmah yang Allah berikan Aidul Fitri yang luar biasa pada tahun ini, kita telah melalui satu proses meraihkan Aidul Fitri mengikut syariat yang sebenar. Allahu Akbar. Kalau kita nak sebutkan tentang sunnah-sunnah Aidul Fitri, banyaklah. Dan perkara itu telah pun dilakukan sebelum Aidul Fitri. Dan banyak ceramah, saya tidak berhajat untuk sebutkan. Namun kalau kita lihat-lihat, subhanallah, tahun ini kita meraihkan, kita jadikan Aidul Fitri itu adalah perayaan Islam yang mengikut syariat yang sebenarnya. Bukan mengikut telunjuk hawa nafsu, bukan mengikut adat, tapi kita jadikan ia benar-benar satu ibadah. Allahu Akbar, subhanallah, muslimin muslimat sekalian. Mudah-mudahan hikmah yang diraihkan, kesan daripada ujian COVID-19, musibah dan sebagainya yang kita sebutkan tadi, melahirkan ramainya wanita-wanita yang solehah, muslimah yang solehah, yang telah berjaya mengubah dirinya, menjaga batasannya, memakai pakaian mengikut syariat. Kalau dulu kita mungkin mengejar pujian-pujian manusia. Malulah pakai baju ni macam lansir je, macam tu kan. Nanti ipar orang tanya baju ni murah beli kat mana? Alamak abang, sekali-sekali je. Tiba raya tahun ini, kita tidak perlu memikirkan pandangan manusia, kata-kata manusia. Allahu Akbar, Masya Allah. Apa yang berlaku pada satu Aidul Fitri baru-baru ini, 2 Aidul Fitri contohnya, kita saling memuji-muji di antara ahli keluarga. Kita puji suami, awak nampak handsome lah. Suami puji isteri, kita puji anak-anak, dan kita menghabiskan masa seisi keluarga. Kalau sebelum ni Aidul Fitri kita sibuk untuk meraihkan siapa? Tetamu. Kita sibuk untuk meraihkan orang luar lebih daripada ahli keluarga sendiri. Tapi pada tahun ini Aidul Fitri sangat berbeza. Itu dilakukan dan telah disusun atur, telah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui peraturannya, melalui peristiwa-peristiwa yang berlaku. Merujuk kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala, Allah berfirman di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, boleh jadi apa yang kamu benci, apa yang kamu tidak suka itu, ia sangat baik bagi kamu. Boleh jadi apa yang kamu suka, yang kamu mahukan, apa yang kamu cita-citakan itu, apa yang kamu cintai itu, apa yang kamu nak sangat itu, ia buruk bagi kamu. Innallaha ya'lamu, sesungguhnya Allah Maha mengetahui. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun, dan sesungguhnya kamu tidak tahu apa-apa. Sebab itu, respon ataupun sikap tindak balas orang mukmin ketika awal dulu masa COVID-19 merebak, ingat tak dulu apa yang berlaku
ketika COVID-19 semakin bertambah jumlah sekian-sekian, kemudian tiba-tiba berlakulah ketakutan. Kita sebut panic action. Tindak balas panik rakyat Malaysia masa tu. Balik kampung mengejut, ada daripada kampung keluar ke bandar mengejut. Kemudian pelajar-pelajar universiti ketika itu memenuhi di tempat stesen bas contohnya. Cuba kita lihat apa yang berlaku di media sosial, di Facebook masa tu. Berlakunya apa? Maki hamun, sumpah serana, orang tu marah, orang ni, marah kerajaan, marah polis, marah ni, semua kemarahan dikeluarkan, membuat-buat. Kalau kita ingat lagi lah ketika tu, pantang tu sikit mengatakan sebab kau lah COVID-19 gini. Berlakunya fobia COVID-19. Orang yang kita baru masa tu baru nak memahami tentang bagaimana nak menguruskan COVID-19 ni. Ada yang pergi ni patut tersebar, orang maki hamun berjemaah pula dan sebagainya. Ketika itu kita dah boleh lihat ujian peringkat awal ramai umat Islam fail dari sudut apa? Dari sudut menjaga lidah. Bukannya menguatkan dari sudut berdoa dan sebagainya. Masa tu maki hamun dah jadi perkara biasa. Allahu Akbar, na'udzubillahi min zalik. Begitu juga kita melihat suasana politik negara yang tidak stabil, berlaku juga maki hamun dalam bentuk tersebut. Macam-macam lah. Sebab itu saya sebut tadi, nak tahu Aidilfitri ataupun apa-apa ujian musibah, ia adalah hikmah, maksudnya satu bentuk kebijaksanaan, satu bentuk rahmat, ataupun ia sebenarnya musibah yang didatangkan dengan kemurkaan Allah. Ia tergantung kepada bagaimana diri kita. Adakah kita menjadi lebih baik? Kalau saya sebut seorang wanita tadi tu, mungkin dari sudut pergaulan, tahun ini alhamdulillah tidak kurang pergaulan bebas di Aidilfitri. Kalau tahun-tahun sebelum ini berlakunya pergaulan bebas di Aidilfitri tanpa terkawal. Saya ada pengalaman, contohnya bekerja dulu di agensi kerajaan. Sebelum ni saya kerja di agensi kerajaan. Bila Aidilfitri, apa yang berlaku? Hari-hari ada rumah terbuka. Hari-hari. Orang yang kerja kerajaan tahulah macam mana. Walaupun kita dah masuk pun bekerja, kita cuti mungkinlah 5 hari, seminggu. Tapi selepas itu, jabatan tu buat rumah terbuka, jabatan tu buat rumah terbuka, situ buat rumah terbuka. Kalau saya ingat dulu sebab kita pegawai, kita kena hadir tu. Ini jemputan kementerian tu, jemputan jabatan ni. Hampir setiap hari ada rumah terbuka dan ramai mana orang tak mampu untuk puasa 6. Ramai mana umat Islam tak mampu untuk puasa 6. Hari-hari rumah terbuka. Masya Allah, Allahu Akbar. Kemudian saya cerita ni adalah perkara real yang berlaku. Bila kita pergi kepada agensi jabatan-jabatan buat rumah terbuka dengan lagu hari raya, dengan ada speaker, dengan ada kita panggil PA sistemnya, dengan ada joget-joget, dengan ada nari-narinya. Aidilfitri ni, ini hari kebesaran umat Islam yang patut disambut dengan kesyukuran, membesarkan Allah dan sebagainya. Tetapi rupanya tarbiyah sebulan Ramadan tidak memperlihatkan kejayaan, tetapi melihatkan kegagalan umat Islam apabila dilihat cara meraihkan Aidilfitri. Allahu Akbar. Saya ingat, saya cerita dan saya tahu benda ni perkara biasa sebenarnya di beberapa tempat. Bila saya pergi beberapa contoh agensi jabatan, okey, biasalah golongan pegawai-pegawai ni dia akan lalulah satu tempat sebab disediakan, kan, jamuan Aidilfitri disediakan. Jadi kita lihat ada yang akan pengiring ni. Ada lorong, lepas tu kita lalu. Pengiring-pengiring ada di kalangan staf lelaki, ada di kalangan staf perempuan. Dan semuanya Muslim. Bukan non-Muslim. Hari Raya, okey, semuanya Muslim. Tunggu dengan pakaian Hari Raya yang sangat cantik, dengan gaya masing-masing dan sebagainya. Bila saya lalu, okey, kita tengok, kebetulan kat depan ni ada orang besar yang lain kan, tapi Muslim juga. Dan bila dihulurkan tangan, semua bersalaman. Dan kita tahu mereka bukanlah sebuah keluarga, bukan ada hubungan apa, tapi atas dasar kerja. Salam-salam tanpa berlapik, dan kita tahu hukumnya adalah haram. Kemudian kita pula lalu ke belakang, kita pun angkat tangan macam ni. Saya fikir ini negara Islam, ini pemimpin Islam, ini orang Islam, ini sambutan Aidilfitri orang Islam. Tapi betapa bebasnya saling bersalaman atas dasar apa? Hubungan Aidilfitri. Atas dasar apa? Sambutan Aidilfitri. Allahu Akbar, Masya Allah. Dan saya sangat bersyukur pada tahun ini sambutan seumpama itu tidak ada. Dan saya ketika itu tidak mampu pun untuk menegur. Tak mampu nak tegur. Mana boleh salam? Kenapa perlu salam? Alah, sekadar sambut Aidilfitri. Kenapa kita menghalalkan perkara yang haram?
Dan saya tahu ramai mana yang datang mengadu pada saya, ustazah saya nak mula berubah. Tapi ahli keluarga saya bila balik kampung terutamanya raya, mereka duduk dengan bebasnya. Duduk dalam satu rumah, ipaduai, tak tutup aurat. Bila sampai satu Aidilfitri, semua kena salam. Tak salam kata sombong. Macam mana saya nak buat ustazah? Saya kata, berdoalah dengan Allah, minta dengan Allah supaya pada tahun ini kamu tidak bersalam dengan orang yang ajnabi. Maksudnya orang yang haram untuk bersalam. Ustazah, tapi keluarga saya dah biasa macam tu, keluarga besar, bila raya gini. Kalau saya buat macam tu, mesti orang kata saya sombong, saya tunjuk baik. Minta dengan Allah. Minta petunjuk, minta kekuatan. Tapi bila orang hulurkan juga, saya kata lapiklah, lapik. Mudah-mudahan lama-lama orang akan faham. Tapi ternyata pada tahun ini Allah mempermudahkan. Kita tidak timbul berkumpul beramai-ramai seumpama seperti tahun-tahun ini. Allahu Akbar. Sebab itu, bila tajuk diberikan oleh pihak sekolah ini, hikmah yang diraih, saya rasa macam ya Allah, terlalu banyak hikmah yang nak dihitung. Saya mula tulis satu-satu. Hikmah kepada seorang wanita, hikmah sebagai seorang lelaki, sebagai seorang bapa, hikmah tak ada anak-anak, hubungan kekeluargaan, hikmah dari sudut ekonomi. Ramai mana hari ini saya dengar. Kalau saya tulis ni adalah beberapa poin tu. Tapi masa yang kita ada lebih kurang setengah jam je lagi. Saya rasa lebih kurang setengah jam sampai pukul 11 kan. Sekarang ni dalam pukul 10.30. Lebih kurang setengah jam lagi. Saya sebut sebagai seorang wanita tu tadi kan. InsyaAllah menjadi wanita yang lebih solehah, dan ramai orang yang berubah dalam tempoh ini, Ramadan ini. Hari itu saya digandingkan dengan program Aidilfitri melalui TV Al-Hijrah. TV Al-Hijrah dengan seorang artis wanita muda bernama apa itu ya, encik suami? Nilofa tu yelah kan. Oh, sebut Nilofa cikgu. Siapa tu yang TV Hijrah tu, Aidilfitri tu? Tak apalah, tak ingat. Saya pun tak ingat lah nama, subhanallah. Tapi ya, follower dia juta-juta. Dia antara pemenang Walker terbaik Anugerah Juara Lagu. Tak, Farhanata tu yelah. Ini ada seorang artis wanita. Ya, dengan Syamil tu duet Anugerah Juara Lagu menang tu. Ernie Zakri. Tengok tu, cikgu lelaki, ustaz ke cikgu? Dia kena Ernie Zakri tu. Nasib baik isteri dia tak tengok ceramah, dia tak tahu suami siapa. Isteri tengah tengok ni. Ya Allah, kenal ya artis, subhanallah. Itu artis anak dara tu, artis muda, comel. Suara sedap, dapat menang Anugerah Walker terbaik juara lagu. Tak tahu, lebih kurang macam tu lah. Saya sebenarnya kenal artis tersebut pada hari saya ditemukan di TV Al-Hijrah. Tapi dia mula menutup aurat dengan baik, dengan sempurna, start daripada Ramadan ataupun bukan, start daripada PKP. Dan masa program saya digandingkan tu, dikata ustazah ini adalah penampilan pertama saya di media sosial, di televisyen, setelah saya berhijab, memakai tudung. Dan rupanya ramai wanita Islam muslimah mula memakai tudung. Niat dah lama, tetapi ada kekuatan untuk memakai tudung ketika PKP. Kita doakan ramai orang yang berhijab mendapat hikmah yang sebegini, boleh istiqamah insya-Allah. Allahu Akbar. Jadi sebagai seorang wanita, sebagai seorang ibu, saya tengok pula kan hikmah yang begitu besar. Saya sendiri pun, kalau dulu masa sibuk kita masak tapi tak konsisten, jarang. Tapi bila PKP kan hari tu, kita tak, kedai tutup, itu tutup semuanya. Jadi hari-hari masak. Masya Allah, tiba-tiba saya kreatif, saya pandai masak, saya rajin masak macam-macam. Pertama. Kedua, hari-hari mendekor. Walaupun puan banyak ni kan cikgu-cikgu ni, ya belaka ni. Rumah jadi berubah terus. Mendekor itu, dekor ni, dan terbukti bila baru-baru ni saya nak berilah dengan suami pergi beli barang. Okey, muslimin-muslimat terutamanya wanita, sekarang ni kita dah hampir 2K ni. Kalau dekat page saya, boleh tinggalkan komen apa perubahan hikmah yang besar berlaku dalam bentuk praktikal. Dari sudut Islam, dari sudut ibadah tu kita fahamlah. Okey, hikmah begitu besar ustazah. Tapi cuba tuliskan, cuba komen apa perubahan yang telah berlaku kualiti kita sebagai wanita, sebagai ibu, sebagai isteri ataupun sebagai anak perempuan sepanjang tempoh ujian Allah ni, COVID-19, PKP ni. Masya Allah, kalau orang datang rumah saya tu kan, kalau adik saya ni Asiah yang ada ni, memang lain terus lah. Lantai tu dah bertukar dah semua. Lantai tu sekarang, zaman sekarang bukannya perlu pecahkan dah mozaik, tak perlu pecahkan dah, beli je yang tampal tu kan, satu-satu tu,
tampal satu-satu sampai ke dinding, tampal itu tampal, saya rasa macam duduk rumah baru. Masya Allah, Allahu Akbar. Buat aktiviti tu dengan anak, Masya Allah. Maksudnya kualiti kita sebagai wanita boleh digilap, boleh dikilatkan semula. Mungkin dulu kerana kita sibuk bekerja, buat itu, buat ini, kerja itu, kerja ini, kita lupa untuk menggilap kualiti kewanitaan kita. Macam tu ayat dia. Subhanallah. Kemudian bila kita jadi seorang ibu pula, saya percaya ramai ibu-ibu makin baik bonding dia dengan anak. Jangan pula bonding semakin teruk, asyik bergaduh. Ada juga yang kata, ustazah sepanjang PKP ni, sebab dulu saya jumpa anak malam je dengan hujung minggu. Sekarang 24 jam dengan ada anak, saya jadi lebih pemarah. Saya lepaskan marah, sebenarnya nak marah kat bapak budak tapi marahkan ke budak. Subhanallah. Ada juga yang semakin teruk. Jadi sebab itu saya sebut tadi, apa yang berlaku sebenarnya dia antara dua, hikmah ataupun musibah. Kalau semakin teruk hubungan dengan anak, apa yang berlaku adalah bentuk musibah. Maksudnya ia bukan kebaikan untuk kita, ia keburukan. Tapi boleh diubah dengan nekat, dengan usaha, dengan ilmu, dengan doa. Ya Allah, aku nak jadi ibu lebih sabar, ibu lebih tenang. Ya Allah, aku dah tak nak marah-marah anak. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah anak-anakku ini penyejuk hati. Ya Allah, anak-anakku ini penyejuk mata. Ya Allah, agar aku tidak mudah marah kepada mereka. Ya Allah, apa saja, Masya Allah. Jadi mudah-mudahan kita jadi isteri yang lebih baik. Kalau sebelum itu pakai lawa-lawa, kan, wanita-wanita pakai lawa, pakai kemas untuk siapa? Bila nak pergi sekolah, cikgu-cikgu ni wallahualam, ni wanita-wanita solehah semua ni, insya-Allah ya cikgu-cikgu. Maksudnya pakai macam ni kat rumah pun macam ni juga ya. Yang tu gelak lain macam je tu. Yelah, tak pakailah tudung, tapi lawa macam ni ke muka kalau kat rumah? Kan saya nampak lawa, lagi lawa ya. Saya nampak cikgu memanglah kan, cikgu ni, mak saya dulu cikgu. Cikgu Fikriyah namanya. Insya-Allah. Mak saya cikgu fizik, tapi orang panggil dia ustazah fizik. Sebab dia macam ustazah. Sekarang dia dah pencen. Tapi saya daripada kecil selalu dengar lah mak saya bila balik cerita seorang cikgu. Dia kata hari ni orang menjual baju baru lagi, Asma, tudung. Cikgu ni bawah meja tu ada macam-macam produk. Bukan cikgu je sebenarnya. Saya pernah kerja sebagai agensi kerajaan kan. Memang macam tu lah. Ya Allah, bila seorang cikgu tu jual tudung, seorang tu jual baju, seorang tu jual periuk, seorang tu jual tepung, seorang tu jual ni. Cikgu memang macam tu lah. Duit habis kat sekolah je. Jadi subhanallah, saya rasa PKP ni cikgu-cikgu banyak berjimat sikit lah. Tapi barang pun sampai juga. Masya Allah. Mak saya cerita, ya, cikgu-cikgu ni kadang-kadang dari sudut fashion, dari sudut bergaya, begitu begini, itu cerita mak saya lah. Dan saya percaya memang saya tengok penampilan cikgu memang lawa ni. Kemasnya, cantiknya, maksudnya penampilan tu, Masya Allah. Adakah penampilan yang sama kita tampilkan di rumah? Ataupun, ya Allah, dekat sekolah macam bidadari, dekat rumah macam raksasa. Ataupun macam tak tahulah kan, macam hantu. Suami pun confused, ni bini siapa ni? Kan? Ini siapa ni dengan rambut mengebangnya apa, tak sikat pun tak kisah ngadap suami. Na'udzubillah. Sebab apa? Wanita yang salihah itu dalam hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, harta yang paling mahal, subhanallah. Ketika ini bila saya baca hadis Nabi ini, muslimin-muslimat sekalian, Rasulullah melihat keadaan berlaku di kalangan para sahabat Nabi ketika itu mula suka mengumpulkan harta. Mungkin ketika itu keadaan sudah stabil, telah pun berada di Madinah, Islam dah semakin kukuh, aktiviti perniagaan di kalangan Muslim, orang Islam dah semakin baik, maksudnya peperangan sudah tidak ada lagi, dan sebagainya. Ketika itu Nabi SAW melihat keadaan para sahabat mula suka dan mencintai mengumpulkan harta. Lalu Nabi bersabda ketika itu, sesungguhnya harta yang paling utama bagi seorang lelaki adalah memiliki seorang wanita ataupun isteri yang solehah. Iaitu Nabi kata, apabila kamu melihat kepadanya, kamu akan rasa tenang dan kamu akan merasa gembira, bahagia. Seronok bila tengok muka isteri itu, seronok, gembira, bahagia. Jadi itu ciri-ciri wanita yang solehah. Apabila suami memandangnya, suami rasa bahagia, gembira. Jadi cuba kita tanya cikgu-cikgu, ustazah yang ada di sini. Agak-agak kalau suami tengok muka kita di rumah, bertambah sejuk ke bertambah panas? Sejuk ya? Oh, semua mengaku sejuk. Perasan ya semua ni ya? Subhanallah, sejuk. Laju je sejuk.
Yelah sebab diri sendiri jawab. Kau tanya suami tak tahulah tu kan. Kalau berani balik rumah tanya, bang, muka saya ni kalau awak tengok sejuk ke, panas ke, suam. Tapi biasa suami tak berani nak berterus terang depan isteri. Tak berani. Mungkin tak dapat makan ke kan, kita tak tahulah. Orang perempuan dia nampak macam kuat. Orang perempuan memang macam tu, bang, awak nak tegur apa saya? Tegurlah, saya boleh terima. InsyaAllah. InsyaAllah bang. Awak tegur apa saja, saya terbuka hati, saya boleh terima. Suami tu nampak macam confident je. Betul ke isi aku ni? Dia cubalah. Saya nak tegur satu je. Betul ke bang? Awak fikir dulu sebelum tegur. Oh, macam tu pula kan. Bila tegur satu dia boleh ungkit tu. Masya Allah. Tapi wanita yang salihah insya-Allah bersedia untuk ditegur, dinasihati oleh suami, suka ditegur. Jadikan kecintaan apabila dinasihati oleh suami. Seronok, gembira. Sebab apa? Suamilah orang yang paling kenal kita. Dan kita nak masuk syurga dengan suami, bermasuk syurga dengan pasangan. Sebenarnya saya nak sebutkan begini. Dalam tempoh PKP, dalam tempoh Idul Fitri baru ini, bagaimana penampilan kita wahai para wanita sekalian di rumah? Adakah yang sebelum ini contoh ada wanita pakai gincu ke, pakailah apa-apa kan dekat muka sekian. Adakah di rumah pun dia berpenampilan begitu? Saya bukan nak bincangkan tentang hukum pakai gincu dan sebagainya. Sebab kalau pakai dalam keadaan warna yang natural, yang tidak menimbulkan fitnah, bukan tergolong dalam tabarruj, ia diharuskan. Ia dibolehkan, jangan sampai ia menarik perhatian. Tabarruj ada definisi dia, tapi saya bukan nak terangkan itu. Cuma saya tanya, adakah wanita berada di rumah dia memberi penampilan yang menarik, penampilan yang cantik, yang indah, yang sedap mata memandang pada suaminya. Saya nak cerita satu kisah benar. Hikmah yang diraihlah ni kan, kisah benar. Masa tu masa PKP di bulan Ramadan, PKP bulan Ramadan, tiba-tiba ada seorang wanita beri salam di luar rumah, suara wanita. Ini bukan cerita hantu, cerita biasa ni. Sebab berlaku pun siang hari. Kalau malam tu lain sikit kan. Tiba-tiba kedengaran suara wanita. Macam tu. Tak. Ni biasa je bagi salam. Assalamualaikum, Assalamualaikum, Assalamualaikum. Ni kat rumah saya lah, dekat Seremban kan. Lepas tu suami saya pun tengok saya tengok suami saya. Sebab musim PKP kan dilarang untuk keluar. Masa tu masih ketat lagi. Kemudian saya kata, siapa ni? Mesej tak ada, apa tak ada, datang mengejut. Kemudian saya pun intai, saya kata, jawablah salam. Saya kenal lah dia, subhanallah, saya kenal jemaah, muslimah, seorang wanita yang solehah, seorang wanita yang baik lah. Dia datang mengejut. Itu satu adab yang kurang baik lah. Maksudnya dia datang mengejut bagi salam. Kata, Ustazah, saya nak jumpa Ustazah sekejap. Saya nak sangat jumpa Ustazah, tolong Ustazah. Saya perlukan sangat, japat sekejap pun tak apa. Saya pun minta izin dengan suami, bang boleh ya jumpa sekejap ya dekat luar rumah ni, bawah garaj ni, boleh ya bang. Suami saya pun macam okey, suami saya kata tak apalah sekejap, mungkin orang yang sangat terdesak, sangat memerlukan. Kemudian saya pun jumpa kat luar, saya tegur dulu, saya kata sebab dia kakak, saya panggil dia kak, dalam keadaan begini, dan kalaupun tak keadaan begini, adab kita bertamu, kita bagi tahu dulu, mungkin saya dalam keadaan tak sesuai, mungkin dalam situasi sekian-sekian. Lalu dikata, Ustazah, saya minta maaf banyak-banyak, tapi akak dah buntu dah nak buat macam mana. Akak dah tak tertu arah dah, akak sedih sangat dah ni. Saya dah faham dah, biasa kalau wanita cari datang sampai ke rumah ni, dan sebenarnya jaranglah yang datang, yang macam betul-betul nekat saja. Dia betul-betul dalam keadaan sedih, duka cita, dan mesti nak cerita masalah rumah tangga, tak ada cerita lain. Okey. Lepas tu saya pun sebut, ada kaitan ni dengan apa yang saya nak share ni. Lepas tu dia pun dalam keadaan saya nampak dia menangis, kemudian dia pun bercerita. Kami tak ada salam, tak ada sentuh lah daripada jauh. Saya tegur dia dari sudut adab sekian-sekian. Dia kata, tak apa Ustaz, saya minta maaf sangat saya datang mengejut, tapi saya nak dengar juga pendapat Ustazah sebab saya dah tanya pendapat ramai orang. Lalu dia mengadu. Saya minta maaf sebab saya bukan nak buka aib dia, dan dia pun kita tak tahu siapa, dan saya tak sebutkan siapa, saya sebut umum saja ya. Tapi saya percaya masalah ini dihadapi oleh ramai isteri. Masalah ini dihadapi oleh ramai wanita, ramai ibu ayah, ramai suami. Masalah ni. Cuba, dan kita akan tengok apakah hikmah sebenarnya. Dia datang cerita tentang masalah suami dia. Dia kata, Ustazah, suami saya sebelum ini orang yang baik, dan suami dia pun baik, memang baik. Orang masjid, maksudnya orang baik. Solat tu tak tinggal kaki masjid, lelaki soleh Ustazah, orang baik Ustazah. Dan saya tak tahu kenapa Ustazah, PKP ni Ustazah, dia baru start apa?
satu tabiat buruk, tabiat keji. Kalau saya sebut secara terus terang, saya mohon maaf ya. Apa dia? Ketagihan video lucah, melihat pornografi. Allahu Akbar. Sebab itu saya sebut tadi tu, PKP, ujian COVID-19. Masya Allah. Okey, boleh sambung balik. Okey, Alhamdulillah. Ujian PKP COVID-19 ini, ia bagi kesan berbeza. Ada orang dia semakin teruk, semakin dahsyat. Hubungan dengan Allah semakin teruk, semakin dahsyat. Ramadan dia pun lebih dahsyat. Lebih teruk daripada Ramadan sebelum ini. Ada orang semakin baik, semakin kuat hubungan dengan Allah, semakin banyak masa dengan Al-Quran, semakin banyak zikir. Dia jadi seorang ibu yang lebih baik, bapa yang lebih bertanggungjawab. Hubungan dengan anak-anak bonding makin baik. Hubungan suami isteri semakin baik. Tapi ada yang berlaku sebaliknya ya tuan-tuan puan-puan. Suami isteri semakin kuat bergaduh, anak-anak dengan ibu ayah semakin jauh buat hal masing-masing yang asyik dengan telefon. Anak-anak yang tidak pernah tengok pornografi semakin teruk. Saya nak bagi tahu peningkatan kadar pornografi ataupun melihat video lucah di Malaysia, saya tak ingat tahun bila ya. Saya pernah baca statistik ni tahun 2018 ke 2017, saya tak ingat. Antara pelayar pornografi paling tinggi di Asia adalah Malaysia. Subhanallah. Dan hari itu saya tengok ada pakar dalam bidang ni lah, pornografi apa semua ni, dia tuliskan kadar capaian kepada web-web, mungkinlah benda-benda yang melibatkan pornografi ini meningkat banyak peratus, puluh-puluh peratus. Maksudnya peningkatan yang sangat mendadak berlaku bila musim PKP baru ni. Sekarang maksudnya PKP ni. Sebab apa? Banyaknya masa di rumah, tak keluar. Kalau dulu ya orang lelaki mungkinlah dia pergi mancing ke, pergi lepak dengan kawan ke, tiba-tiba kena duduk dalam rumah 24 jam. Dia tak biasa. Dia bukannya duduk di rumah selalu pun sebelum tu contohnya. Tak keluar bekerja sekian-sekian. Akhirnya banyak masa dengan telefon. Akhirnya tidak boleh mengawal dirinya. Mula tengok sikit, mula tertengok. Kemudian terlebih tengok, tiba-tiba ada kawan share pula dan sebagainya. Jadi seorang wanita ni datang tanya saya, Ustazah, dengan ketar-ketar, saya nampak tangan dia ketar, menahan marah, menahan sedih. Ustazah, saya tak boleh terima suami saya ni. Ustazah, saya jijik Ustazah, saya rasa kotor, saya benci, saya rasa ni dia melepaskan amarah dia melepaskan marah dia. Dia melepaskan kesedihan dia. Saya nak buat macam mana Ustazah? Saya tahu dia tengok, saya tengok dia save dalam telefon dia. Sebelum ni tak pernah tengok benda tu Ustazah. Dia orang masjid Ustazah, tapi mungkinlah sebab dia dah lama tak pergi masjid, dia tak solat jemaah dulu, lingkungan dia orang-orang baik, orang-orang soleh. Saya tak tahu macam mana dia boleh jadi macam ni Ustazah. Dia tak tidur malam sampai, dia ceritalah suami dia, sampai 2 pagi, 3 pagi. Ustazah, bahkan bulan Ramadan pun sama Ustazah. Macam mana ni Ustazah? Perkara ni. Masa dia cerita, saya bagi dia cerita, bagi dia luah sekejap. Saya kata macam ni. Saya sebut, saya panggil Kak, macam ni Kak. Apa yang akak rasa pada suami sekarang? Apa yang akak rasa? Saya rasa jijik, saya rasa macam dia bukan suami saya yang dulu. Saya rasa apa yang patut saya buat Ustazah? Saya tak boleh hiduplah dengan dia. Saya tengok dia dengan ni, dia solat dah lambat, dulu dia banyak baca Quran, dulu dia orang masjid. Ini saya cerita bukan orang yang terlalu tua ni, umur lebih kurang 40 lebih. Masya Allah, Allahu Akbar. Kesan ya, kesan. Ini tak cerita anak-anak apa semua, saya cerita orang tua ni, kisah orang tua ni yang berlaku ni. Allahu Akbar. Lepas tu saya kata, saya macam ni. Pertama Kak, ujian yang berlaku ini, ujian suami ini, bukan, akak jangan tengok perkara yang berlaku ini teguran ataupun ujian ini kepada suami saja. Tapi ujian ini sebenarnya untuk akak sendiri juga. Dia kata, kenapa Ustazah cakap macam tu? Saya kata macam ni. Yang pertama, subhanallah, bila kita menghadapi ujian, puan hadapi ujian, akak hadapi ujian suami yang ada masalah macam ni, ketagihan pornografi, macam mana ni? Pertama, redha dulu. Redha dengan Allah. Redha dengan ujian Allah, ketetapan Allah. Sebab redha adalah pintu permulaan kepada jalan-jalan penyelesaian. Ustazah, saya redha Ustazah. Okey, memang akak mudah nak cakap redha. Tapi redha itu bukan pada lidah, pada action, pada tindak balas. Apa tindak balas akak pada suami? Ya, saya marah, saya kata, saya jadi tinggikan suara. Selama ni saya tak pernah tinggikan suara Ustazah. Saya tinggikan suara, saya rasa macam ni, saya tak nak layan dia, apa semua. Saya tak suka, saya rasa ni. Okey, itu bukan tanda ataupun tidak balas orang yang redha dengan ketetapan Allah. Allahu Akbar. Jadi, apa yang perlu saya buat Ustazah? Okey, sekarang saya kata, puan kena tengok, kejap puan, kejap kak kan. Saya biasa gunakan puan. Puan kena tengok, puan kena pandang suami itu orang yang sakit. Orang yang sakit.
Contoh macam ni lah, seorang ibu, seorang ayah, kalau ada anak dia tu sakit apa? Sakit terlibat dengan dadah. Orang dadah memang dia tidak boleh mengawal dirinya. Ibu ayah kalau tengok anak itu dengan rasa jijik, anak isak dadah, kau ni anak tak guna, kau tak ni, dia akan marah, ungkit-ungkit. Mak besar kau dengan baik, kau ambil dadah kau ni, kunci dalam bilik gini. Tapi kalau ibu ayah ini melihat anak itu anak yang sakit, dan orang yang sakit biasanya perlu dibantu, subhanallah, maka ibu ayah ini akan terus tetap menyayangi, mencintai anaknya, menjadikan rumahnya tempat yang paling selamat berbanding tempat-tempat di luar. Bukannya ibu ayah ni halau, kau keluar daripada rumah ni, kau dah memalukan mak ayah, engkau pergilah ke kawan kau ni. Tak, tapi ibu bapa yang bertanggungjawab tetap melihat anak tu sakit. Nak, macam mana pun engkau baliklah rumah ni rumah kau. Macam mana pun baliklah kepada mak ayah. Kau jangan rasa takut, baliklah macam biasa. Subhanallah. Maka anak ini merasakan ibu bapanya lah tempat untuk dia kembali, untuk merawat, untuk pulih dan sebagainya. Subhanallah. Jadi saya kata puan kena tengok suami sekarang adalah pesakit. Orang sakit memang dia tak sedar diri. Orang sakit memang dia lupa. Jadi bila puan tengok suami sedang sakit, sakit apa? Yang sakit adalah jiwanya sekarang. Yang sakit adalah rohaninya sekarang. Sekarang nafsunya sedang menguasai dirinya. Maksudnya tak boleh nak mengawal dirinya. Rasa terjebak dengan pornografi, rasa nak tengok, tak tengok rasa ni, bila tengok berjam-jam sampai 2-3 pagi duduk layan benda tu, kemudian buat perkara-perkara haram yang lain, contohnya melakukan masturbation, istimta, onani yang kita sebutkan itu haram ya hukumnya, sampai masalah rumah tangga sekian-sekian. Jadi sekarang ini pertama, puan kena tengok suami sedang sakit, dan saya tanya puan sayang tak suami? Saya sayang ustazah, kami dah kahwin hampir 20 tahun, dengan anak semua saya sayang suami saya ustazah. Ada tak perkara-perkara baik suami dah tempoh perkahwin? Ya ustazah, suami saya baik sebelum ni ustazah. Dia bertanggungjawab tak? Ya, dia suami yang bertanggungjawab ustazah. Jadi jangan sebab dia sakit hari ini, puan mula benci dia, puan lupa kebaikan dia, puan lupa diri dia yang lama. Jadi sekarang Allah sedang uji puan, suami puan sedang sakit. Bagaimana puan nak berhadapan dengan orang sakit? Adakah puan nak sakit sama? Sekarang puan sama-sama sakit ni, puan ada penyakit hati juga. Maksudnya puan marah, tengking suami tinggi ni, dah cakap perkara-perkara yang saya dah tak hormat awak tak layak dihormati, macam-macam perkataan kesat contohnya kan. Jadi pertama, subhanallah, redha sungguh-sungguh dan kena action sebagai orang yang redha. Kedua, subhanallah, banyakkan solat taubat. Mungkin ini adalah kerana dosa kita sendiri. Kita banyak dosa tak puan? Ya ustazah, saya banyak dosa. Saya tahu saya banyak dosa. Ya, saya kata saya pun banyak dosa. Kadang ujian yang datang itu adalah kerana Allah nak kita kembali. Tapi kita nampak suami yang perlu kembali kepada Allah. Itu silap kita. Kita rasa, ustazah macam mana nak kembalikan suami? Macam mana nak suami berubah? Sebenarnya pertama Allah nak kita berubah. Bertaubatlah dengan Allah, mohon ampun dengan Allah, sekian-sekian. Lepas tu ketiga saya kata, puan, seterusnya saya kata puan jangan yang ketiga, puan jangan nak boykot suami nak ni. Buat je ayat macam biasa. Layan dia dengan terbaik dan mungkin lebih baik. Kemudian saya sentuh juga. Ini yang kaitan tadi tu pasal penampilan, saya kata. Cuba puan muhasabah. Kemungkinan besar puan, mungkin kerana penampilan kita kepada suami sudah tidak menarik. Kalau saya sebut ayat ni, ramai perempuan tak suka ni, tak puas hati. Apa ni ustazah ni, suami buat macam tu, salah isteri pula. Ini masalah kita. Masalah kita tidak mahu mengubah diri kita, kita nak orang je berubah. Kedua, kita tidak berani ataupun kita tidak mahu meletakkan keburukan yang berlaku di atas bahu kita sama. Tapi saya cakap tu serang je. Saya kata puan, saya minta maaf puan. Kadang-kadang kita orang perempuan ni jadi isteri sebab dah lama benar jadi isteri. Dah 15 tahun, dah 20 tahun, dah lupa nak jadi isteri macam awal-awal kahwin dulu. Sebab apa? Di antara ciri-ciri wanita yang solehah, ia membantu suaminya menundukkan pandangan matanya kepada yang haram. Membantu suaminya daripada melalukan nafsunya kepada yang haram kepada yang halal. Lepas tu saya jelaskan, penampilan kita kena jaga puan. Mungkin kita perlu makan, ada makanan-makanan untuk kesihatan kita. Mungkin kita perlu bersenam contohnya, supaya dapat berat badan yang baik, yang sehat. Mungkin kita perlu sekian-sekian. Saya sebut, saya kata mungkinlah kita perlu pakai produk apa-apa untuk kulit kita lebih bersih. Mungkinlah kita perlu memakai pakaian yang sekian-sekian yang suami kita suka pandang. Masya Allah, Allahu Akbar. Sebab saya perunding cari rumah tangga, saya bercakap real puan-puan. Saya bukan cakap teori-teori, saya cakap benda yang real.
Sebab saya hadapi masalah aduan rumah tangga dulu, suami yang mengadu isteri tak ni kenapa bila isteri mengadu suami ketagih video lucah, kita panggil sekian-sekian, suami tak nak sentuh isteri. Suami dia cakap tu serang, minta maaf lah ustazah, saya memang dah tak ada perasaan, saya tak lalu dengan isteri saya ni gini. Bila dalam sesi kaunseling, memang suami isteri akan betul serang. Lepas tu saya akan kata, kalau encik nak sekian-sekian dengan isteri, encik kena belanja, encik kena keluarkan belanja. Saya dah usaha saya bagi, tapi dia habis duit kot lain. Saya suruh beli tu, saya suruh beli, saya suruh dia jaga diri, saya hantar ni sekian-sekian. Saya kata, saya nak cakap muslimat, wanita sekalian, kita melabur duit, habiskan duit untuk diri kita, untuk kecantikan, untuk suami, untuk jaga kesihatan dan sebagainya, kesihatan dari sudut seksual dan sebagainya. Ia adalah bukan pelaburan yang sia-sia. Ia mengandung ibadah dan pahala. Allahu Akbar. Bercantik-cantik, berindah-indah di luar, untuk tarik lelaki di luar, hukumnya dosa. Tetapi bila kita berindah, berhias-hias, bercantik-cantik untuk suami, 24 jam di rumah, pahala. Suami tengok 2-3 kali, ingatkan siapa? Oh, bini sendiri, Masya Allah. Saya sebut pada wanita tu, saya kata, puan tengok, cuba juga ubah dari sudut ni. Dari sudut dengan Allah, doa ya. Saya pun kita kongsilah. Amalkan doa ini, baca doa ini untuk suami, layan suami dengan baik, masak dia special. InsyaAllah dengan itu suami akan lembut hati. Allah akan beri rasa penyesalan tu. Dia macam ni, satu konsep yang kita tak sedar boleh berlaku, dia macam ni. Allah uji kita. Isteri ni kan datang menangis. Allah sedang uji puan. Allah nak tengok puan berjaya ke tidak. Nak tahu berjaya tidak, tengok respon puan macam mana. Adakah puan duduk menangis marah suami, ataupun puan lebih dekatkan diri kepada Allah. Bangun malam doa, ya Allah berilah hidayah pada suamiku, ya Allah halang dia daripada tengok video lucah. Sebab apa? Saya katakan, puan, kalau puan nak ambil telefon pada suami, apa yang berlaku? Ustazah bergaduh besar. Dia boleh beli telefon lain. Ini bukan kontrol anak, ini kontrol bapa anak ni. Bukan boleh kontrol orang dah dewasa, orang dah tua. Lalu kita kembali kepada firman Allah Subhanahu Wa Taala. Allah berfirman apa? Innaka la tahdi man ahbabta. Kamu tidak boleh memberi hidayah, petunjuk kepada orang yang kamu cinta. Innallaha yahdi man yasha. Sesungguhnya Allah yang memberi hidayah kepada orang yang dia mahukan. Bayangkan ya muslimin muslimat sekalian, dia begini. Bila saya sebut kepada muslimat ni, kepada wanita ni, puan jadi wanita yang lebih baik, wanita yang salihah, isteri yang lebih baik. Puan doakan untuk suami, walaupun suami dalam keadaan melakukan perkara maksiat, puan tetap hormat dan muliakan dia. Allah tengok, akhirnya Allah bagi apa? Allah bagi perubahan pada suami. Allah boleh bagi kepada hati suami itu bisikan apa? Rasa berdosa. Kalau sama ni tengok rasa tak berdosa, tapi rasa berdosa, rasa kuat nak tengok tu lebih kuat daripada rasa berdosa. Tapi Allah boleh twist, Allah boleh ubah. Bila tengok rasa berdosa, rasa pahit, ataupun berlaku sesuatu dalam kepada suami. Mungkinlah berlaku apa-apa, kita tak tahu apa yang berlaku. Mungkinlah aksiden kecil ke, sakit ke, apa ke, yang menyebabkan suami tu menyesal, akhirnya tinggal terus tengok pornografi. Saya kata pada puan tu, saya tak tahu bagaimana Allah akan bantu menyelesaikan masalah puan, tapi percayalah, dengan kita sendiri kembali kepada Allah, lebih dekat dengan Allah, dan kita berubah menjadi isteri yang lebih baik. Jaga penampilan, cuba menjadi isteri yang menarik perhatian suami, berpenampilan yang menarik, bukan hanya menarik orang luar dan sebagainya. InsyaAllah kita tergolong di kalangan wanita yang solehah. Masya Allah. Muslimin muslimat sekalian, saya kira mungkin dah pukul 11 ya. Oh, ada 5 minit lagi. Masya Allah. Kita nak sambung sikit tentang hikmah yang diraih. Walaupun nampak macam melencong sikit kisah isi kandungan tu, sebenarnya ia termasuk dalam hikmah. Sebab apa? Saya kaitkan tadi tu dengan hikmah yang diraih bila Aidilfitri kita ini. Kalau sebelum ini kita banyak berhias, bercantik-cantik untuk orang luar, tapi hikmah yang berlaku kerana musibah COVID-19, PKP dan sebagainya, kita banyak berada di dalam rumah. Tapi kalau kita masih lagi tidak berubah, kita tunggu bila nak keluar baru nak indah-indah, nak cantik, kita tak berubah, sama je, maka COVID-19 ini hikmah yang berlaku ini bukan hikmah, tetapi ia satu musibah, menunjukkan kita bukan wanita yang baik. Kita memang wanita yang hanya ingin menarik perhatian mata-mata yang haram untuk memandang kita. Na'udzubillah min zalik. Subhanallah. Saya doakan suami isteri yang melihat, mungkin ibu ayah wanita-wanita muslim-muslimat yang berada ni, sementara masih ada lagi tempoh PKP ni, kita ada lagi di rumah, banyak lagi masa keluarga, kita masih mampu untuk memulihkannya kembali. Okey, sebagai seorang lelaki pula, ni sebagai nak tutup-tutup dah ni.
Hikmah besar bila berlakunya ujian ini antaranya lelaki di dalam rumah, sama ada suami, ayah ataupun anak lelaki, telah melahirkan ramainya imam. Yang sama ni kita akan solat tarawih mesti di masjid contohnya kan. Solat tarawih di surau, kita yang jadi makmum. Tetapi alhamdulillah telah melahirkan ramainya imam-imam di dalam rumah sendiri. Sama juga telah melahirkan ramainya Bilal ataupun muazzin. Sebab masing-masing mengalungkan azan ataupun Bilal lah, muazzin ataupun Bilal. Kalau kita merujuk hadis Nabi SAW, Allahu Akbar. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya muazzin ataupun Bilal, kelebihan menjadi muazzin ataupun Bilal. Nabi kata, setiap suaranya yang sampai, dia ampunkan dosanya sejauh mana suaranya sampai. Pertama. Kedua, akan disaksikan oleh yang kering ataupun yang basah. Ini hadis Nabi yang sahih ya. Maksudnya suara azan Bilal ni, muazzin ni, akan jadi saksi di padang mahsyar kelak, di akhirat kelak. Makhluk Allah yang kering ataupun basah. Maksudnya batu ke pokok ke apa-apa makhluk yang terdengar suaranya tersebut akan jadi saksi di mahsyar kelak. Kemudian yang ketiga, semua solat dan solat orang yang solat bersamanya, dan dia mendapat pahala solat orang yang solat bersama dengannya. Bayangkan di bulan sepanjang 3 bulan ni Allah bagi kita kuarantin ada di rumah. Saya percaya insya-Allah setiap kali masuk waktu, bapa ni, suami ni akan azan. Memang dah ada azan kat luar, tapi kita disunatkan untuk azankan. Bisa kali azan, dia dapat pahala setiap solat tu. Kemudian hadis Nabi SAW tentang kelebihan menjawab azan. Itu sangat banyak kan. Nabi kata setiap kali bila kamu mendengar Bilal ataupun muazzin mengungkapkan kalimah Allahu Akbar, Allahu Akbar, lalu kamu ucapkanlah Allahu Akbar, Allahu Akbar, jawab azan. Lalu di hujung hadis Nabi tersebut, Nabi kata, sekiranya diucapkan itu daripada hati, maka wajib baginya syurga. Subhanallah. Sebab itu, muslimin-muslimat sekalian, kalaulah rumah kita tak dengar azan, tak dengar azan, rumah kita jauh sikit pada surau atau masjid, suami ataupun ayah tu sunat yang sangat dituntut untuk melaungkan azan di dalam rumah setiap kali masuk waktu salat. Bila laungkan azan, isteri, anak-anak dengar, jawab azan. Kita tahu jawab azan tu sama, kecuali hayya 'alas solah, hayya 'alal falah dibalas dengan la haula wala quwata illa billah. Nabi sebut apa? Barang siapa yang menjawab azan tu, bacaan-bacaan tu semua sehingga akhir sekali la ilaha illallah daripada hatinya. Maksudnya bila jawab tu dengan khusyuk, bukan sambil borak, sambil apa. Suami tengah azan, isteri pun jawab dengan khusyuk. Nabi kata daripada hatinya setiap lafaz itu diucapkan, wajabat lahu jannah, dijamin baginya syurga. Subhanallah. Kemudian hadis Nabi yang kedua tentang azan. Ini saya sentuh sikit lah ya, tentang praktikal kita ni, apa yang berlaku sepanjang ujian ni kan. Jawab azan. Nabi sebut barang siapa setelah azan selesai lalu dia membacakan doa. Doa apa? Allahumma rabba hazi da'wati tamah, yang selalu kita baca. Dia berhak, dia layak untuk mendapat syafaatku. Allahu Akbar, subhanallah. Hanya dengan dua amalan tersebut, yang pertama dijamin syurga. Amalan membaca doa setelah azan, apa dia? Dijamin mendapat syafaat, pertolongan Nabi SAW. Di hari tidak ada pertolongan melainkan pertolongan Nabi, syafaat Nabi, iaitu di mahsyar kelak. Hari itu suami, isteri, anak, ibu ayah tak boleh menolong, tak boleh saling tolong menolong. Yang boleh tolong ketika itu hanyalah Nabi SAW. Jadi sekiranya hikmah yang kita boleh ambil daripada PKP, ujian COVID-19, apa-apa yang kita sebutkan yang selalulah berlega ni kan, selalu kita sebutkan apakah hikmah, itu di antara hikmah besar. Telah melahirkan ramainya imam di dalam sebuah rumah, melahirkan ramainya Bilal di dalam sebuah rumah. Seorang suami telah tidak pernah ada pengalaman khutbah. Kita bukan khatib, kita bukan imam, kita biasa, kita makmum sama ni, tiba-tiba ramainya telah pun menjawab jawatan apa? Khatib, menyampaikan khutbah pada hari Aidilfitri hari itu. Subhanallah, muslimin muslimat sekalian, masa kita pun sudah pun habis, dah melepasi jam 11 pagi. Jadi mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada pagi yang barakah ini tentang hikmah yang diraih, maksudnya di sini adalah ujian ini, ya ujian, musibah adalah musibah, tetapi di sana terkandung lebih banyak hikmah
Dan apabila kita mengumpul hikmah, maka kita tergolong di kalangan orang yang menerima ujian ini, di golongan yang menerima ujian dengan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, bukan dengan kemurkaan Allah. Mudah-mudahan para wanita yang ada bersama kita menjadi wanita yang lebih solehah, wanita yang lebih baik, ibu yang lebih baik, insya-Allah, hamba Allah yang lebih baik. Dan kepada para lelaki yang turut sama hadir dalam kuliah kita pada pagi ini, mudah-mudahan kita doakan tuan-tuan menjadi suami yang soleh, bapa yang misali, jadi contoh kepada anak dan isteri. Dan kalian, wahai para bapa, para lelaki sekalian, membayangkan diri kalian sedang memimpin ahli keluarga, isteri, anak-anak untuk masuk ke syurga Allah sekeluarga. Jadi kalaulah kita bayangkan betapa gembiranya kita hari ini berkumpul seisi keluarga kan. Ni hujung minggu ni ramai nak balik, saya pun balik Terengganu. Memang tak sabar, dah pakat-pakat dengan mesej-mesej adik-beradik kan. Maksudnya ni baru rasa macam nak raya betul-betul dan sebagainya. Tak sabar rasa. Mak pun dah telefon. Lepas dah isi tu telefon mak. Mak kata bila nak balik? Nak balik mak hujung minggu ni. Hari Sabtu ataupun hari Ahad. Sebab ada lagi kuliah yang telah terikat ni. InsyaAllah balik. Betapa kita rasa seronok dan gembiranya bila kita berkumpul seisi keluarga di atas dunia. Betul kan? Seronok kumpul dengan mak, dengan adik-beradik, seronok gembira. Bayangkan kita berkumpul di syurga Allah sekeluarga. Itu jauh lebih gembira. Kalau di dunia hari ini kita rasa sedih bila tak dapat jumpa ahli keluarga. Tetapi kesedihan yang sangat dahsyat apabila kita tak boleh bertemu dengan anak kita, dengan pasangan kita, dengan keluarga, dengan ibu ayah, dengan adik-beradik. Di mana? Di syurga. Walaupun ketika itu mungkin insya-Allah kita masuk syurga, tapi bila kita tengok ada adik-beradik tak masuk, ada di kalangan keluarga terdekat anak-anak tak ada dalam syurga, kita tak akan mampu untuk menikmati nikmat syurga. Kerana kesedihan kita membayangkan adik ahli keluarga kita di neraka. Kerana itu subhanallah, antara hikmah terbesar kita Aidilfitri pada tahun ini adalah kita berkumpul seisi keluarga dalam keadaan mengikut syariat, batasan syariat. Mudah-mudahan dengan itu kita akan sama-sama berkumpul kembali di syurga Allah sebagai sebuah keluarga yang besar. Amin ya rabbal alamin. Dengan itu saya ingin mengucapkan terima kasih sekali lagi kepada pihak sekolah Kebangsaan Kebun Baharu Teluk Pandi Megarang, Selangor. Subhanallah, terima kasih kepada semua pihak dan terima kasih kepada semua hadirin hadirat yang turut sama hadir lebih kurang 1 jam bersama dengan saya, tidak berganjak. Selamat Hari Raya Aidilfitri. Tiba-tiba tu kan. Sebab raya kan sebulan, Syawal kan sebulan. Jadi kita nampak kemudian tu mula lagu-lagu raya lah macam-macam. Selamat menyambut Aidilfitri Mubarak dengan ucapan yang sebagaimana diucapkan oleh para sahabat, taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim, minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah, yang bermaksud mudah-mudahan Allah menerima amalan kami dan amalan kamu. Amalan apa? Sepanjang bulan Ramadan, sebelum ini dan sebagainya. InsyaAllah kita benar-benar menghayati raya ni, nak raya hujung minggu ni dan sebagainya. Lepas ni boleh ziarah dan sebagainya dan keadaan terkawal dengan mengikut syariat, mengikut kehendak Allah, insya-Allah. Sekian daripada saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih kepada semua sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pengisian yang sangat bermakna daripada Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun. Rasa terlalu pantas masa berlalu, tak puas lagi rasanya ya. Tak cukup tu, kena tambah masa. Okey, tak apa, kita boleh terus follow FB Ustazah Asma Harun. InsyaAllah di situ ada banyak lagi pengisian daripada Ustazah. Pantun untuk Ustazah. Tinggi bukit gilang gemilang, air laut tenang-tenangan. Budi Ustazah tak akan hilang, itu menjadi kenang-kenangan. Terima kasih sekali lagi Ustazah. Okey, jangan serik, datang lagi ke SKKB insya-Allah. Majlis mengucapkan ribuan terima kasih kepada Al-Fadilah Ustazah Asma binti Harun. Beberapa perkara yang dapat disimpulkan di sini. Pandemik COVID-19 yang kita perangi adalah satu ujian daripadanya. Apabila kita diuji, carilah rahmat dalam setiap ujian yang dihadapi. Telusurilah dengan hati yang terbuka. InsyaAllah kita pasti akan menemuinya. Panjatkanlah rasa syukur di dada. Sesungguhnya Allah tidak akan menguji di luar kemampuan hamba.
kerana kasih sayang Allah akan sentiasa mengatasi kemurkaannya. Sekali kita diuji, insya-Allah 1000 rahmat menanti. Saya mewakili barisan jawatan kuasa pelaksana sambutan Hari Raya Aidilfitri Sekolah Kebangsaan Kebun Baharu 2020 menyusun 10 jari. Memohon ampun dan maaf andai ada kepincangan sepanjang majlis ini berlangsung. Sesungguhnya yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu wa taala, manakala yang kurang itu datang daripada kelemahan kami sendiri. Saya akhiri dengan mutiara kata untuk kita ambil manfaat bersama. Allah membungkus hadiah dengan masalah. Di dalamnya ada hikmah dan barakah. Sekian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.